Bayang kalau kata manusia ni nafsu mereka tadi ke maqam-maqam tersebut, agak akan berlaku tak masalah dalam muka bumi Allah Ta'ala? Akan berlaku masalah. Faham? Kenapa para sahabat digelar mereka ni dengan radhiyallahu anhum wa radu'an? Maksud sekurang-kurang para sahabat adalah maqamnya radiyah. Semua maqam tu. Maqam awliya semua. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa radu'an maksudnya apa dia? Tuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sahabat semua radiyah. Jadi sahabat saja terus masuk ke maqam radiyah. Betul. Ridha dengan apa saja yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Baik, berlaku tak kepada mereka dengan tasyajur? Berlaku tak pertentangan di kalangan mereka? Berlaku. Karena terhijab dengan alam dunia. Nah, terhijab dengan aghyar. Dengan alam. Kerana alam dunia ni, musyahadah ni adalah alamul hijab. Maka terhijab pada waktu tersebut. Walaupun mereka di maqam yang tertinggi. Dan tak mustahil ada awliya dengan awliya berlaku tasyajur. Dan ni wali. Dengan orang yang punya himmah aliyah, tidak akan redha dengan duduk pada maqam-maqam tadi saja. Wa in kanat saniyatan, walaupun dah tinggi dah. Bahkan dia akan pergi daripada fana ke baqa. Tidak lagi di maqam fana saja. Masuk ke maqam baqa, maka dia meminta untuk menuntut dengan sambungan dengan sempurnanya liqa Allah. Yang ni masyayikh kan dia waktu ni sampai ke maqam ni ada yang dia akan tulis seolah dia bercinta dengan seorang perempuan. Dia nak sampai ke maqam tu, dan maqam yang paling mudah untuk orang faham kali adalah maqam bercintaan dengan orang perempuan. Baik. Waktu ni dia akan tulis karangan, dia akan keluar bahasa-bahasa puitis. Keluar dia cinta. Seperti mana Jalaluddin Ar-Rumi waktu ketika bertemu dengan gurunya Syams At-Tibrizi, yang tu permulaan kepada fana dia pada waktu tersebut. Satu mula dia muyul, dia jadi tarian. Kita jumpa dia kat pasar menari, jadi macam orang gila. Dia telah fana pada waktu tersebut. Fana fi syaikhi. Ketika dia jumpa dengan gurunya Tibrizi. Waktu tu, Syams Tibrizi. Asyams kasyams li Jalaluddin Ar-Rumi. Syams kasyams. Matahari Syamsuddin ni, Tibrizi ni adalah seperti matahari kepada Jalaluddin Ar-Rumi. Seolah dia keluar daripada suatu alam yang lain. Dan Syams Tibrizi dibunuh. Dah tu. Dibunuh oleh orang yang dengki. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi pada waktu tu dah ada majlis dah dengan masyayikh, dengan para muridin. Dah memimpin dah waktu tu. Tapi bila bertemu dengan gurunya Syams Tibrizi, dia dah jadi orang lain pada waktu tersebut. Sebagai muridnya berasa hati. Dan guru dah seolah meninggalkan majlis dengan mereka. Dah masuk ke maqam fana yang luar biasa. Sampai difitnah waktu tu Syams Tibrizi sampai dia kena lari pergi ke Dimash. Sampai akhirnya anak kepada Imam Jalaluddin Rumi patah minta pergi pujuk balik untuk Syams Tibrizi datang, dan bila datang sampai ke sini dia dibunuh. Guru dia dibunuh. Lepas dibunuh lagilah Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi semakin patah hati pada waktu tersebut. Dia fana dia dengan syekh dia luar biasa. Nah, orang nampak dia fana dengan syekh. Sebenarnya syekh dia adalah bak dia kepada Allah. Jadi fana tu waktu tu. Baca Jalaluddin Ar-Rumi. Tengok macam mana dia punya ayat-ayat dia keluar. Dia berkata keindahan bahasa Jalaluddin Ar-Rumi adalah selepas bertemu dengan gurunya Syams Tibrizi. Dan keluar kitab dia tu, Masnawi. Masnawi itu adalah hasil interpretasi kecintaan pada guru dia. Macam mana dia nak sebutkan kecintaan pada guru, dari guru dia mengenalkan dia kepada Allah. Keluar Masnawi. Bahasa Parsi. Diterjemah bahasa Arab. Ada terjemah bahasa Melayu. Bila dia baca bahasa Arab tu, baca bahasa Arab. Kalau dia baca bahasa Parsi, pergi mengaji lah bahasa Parsi. Banyak lagi ilmu sebenarnya. Parsi antara bahasa yang luah dengan ilmu. Tapi sebab kita dah terlepas bahasa Parsi, boleh bahasa Arab pun Alhamdulillah dah. Itu pun dah Masya Allah paling besar lah. Ya. Tapi kalau kita boleh bahasa Parsi, banyak faedah bahasa Parsi sebenarnya. Ada kitab daripada Iran, banyak Parsi. Dan ulama Iran zaman dulu sebelum Syiah ni, banyak ulama-ulama ahli sunnah. Dan Al-Imam Al-Ghazali sendiri ada kitab bahasa Parsi. Jadi sekarang kalau ada rezeki peluang boleh mengaji bahasa Parsi, mengaji. Tak rugi pun. Bahasa Inggeris, bahasa Urdu, boleh mengaji.
Dan waktu itulah haqaiqul akwan seluruh akan akan menyeru kepadanya, nahnu fitnatun fala takfur. Itu tu. Semua makhluk ni akan sebut, kami ini adalah ujian kepadamu, jangan kamu kufur kepada Allah. Dia akan dengar pokok bercakap, dia akan dengar makhluk semua ni bercakap, maujudat ni akan bercakap pada waktu itu, dengar kepada dia. Dan dia akan ambil kadar yang diperlukan pada waktu tersebut. Faham? Hatta kalau makan nasi pun, kalau nasi waktu tu bercakap ada, khalas, bas hadha faqat. Dia akan berhenti cakap tu. Dengan nasi tu cakap ada, tak, khuz kaman. Lepas tu kadang tengok ada awliya yang makan banyak pada waktu tersebut, kerana waktu tu telah sampai maqam dia waktu tu, dia makan banyak pada waktu tu. Kerana haqaiqul akwan sebut adalah hadha anta la takfur bi aklil kathir hadha alwaqt. Di Imam Syafi'i waktu ketika sampai di rumah Sayyidina Ali Imam Ahmad, dia kata aku makan banyak kerana makan di rumah orang saleh ni adalah syifa kepada penyakit. Macam mana dia boleh nampak tu syifa? Macam mana boleh bertukar? Bila makan banyak ni adalah satu benda yang sebenarnya bercanggah dengan amalannya para sufi. Kasratul akl tak elok sebenarnya. Ini mudawamah dengan perkara tersebut lah, tapi tak kita pandang dengan maksud lain. Hatta tidak mudawamah sekalipun, dia tak akan makan banyak, tapi dia makan banyak pada hari tersebut dan bertukar jadi syifa pada waktu tu. Dia beritahu kata tu syifa, bertukar jadi syifa. Tafaul Hasan, tak, siapa dia yang cakap ni? Dia bukan orang biasa ni, Imam Syafi'i, Qutbul Akhta, yang sampai ke maqam ni. Kalau kita pandang dengan semua amalan yang mereka lakukan tadi dengan husnuzan tadi, kita akan nampak apa yang mereka lakukan tadi sebenarnya semuanya dengan asrar, bukannya berlaku saja. Baru kita akan baca kisah awliya tadi dengan ta'zim, dan juga kita akan moga dapat jadi dan macam ni pun insya-Allah, amin. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dah sampai kepada maqam kedudukan yang tinggi, panglima-panglima besar ni, maka dia meninggalkan dunia di belakangnya, maka Allah akan menyebutkan dia dengan sebaik-baik sebutan, menyerunya dengan sebaik-baik seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan hamba-hamba yang fi ibadil ihsan atau fi ubadil ihsan. Jadi di kalangan hamba-hambanya yang beribadah kepadanya dengan ihsan, dipakaikan dia dengan pakaian ridha Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dia ke dalam syurga yang akan disaksikannya tadi, yujlisuha fi maq'adi sidqin 'inda malikil ma'bud. Tamam. Nah, waktu ni dah habis dah mujahadah. Waktu ni sifat kesempurnaan tadi telah menjadi tabiatnya dan telah menjadi malakah, menjadi darah dagingnya. Waktu ni nafsunya dinamakan dengan nafsu kamilah, semuanya disempurnakan dia dengan disucikan dia daripada sifat-sifat mazmumah dan dihiasi dia dengan sifat kesempurnaan yang terpuji. Wahiyas sabi'ah, ini sifat yang ketujuh. Wahiya a'zamun nufusi qadra, yang terbesar. Wa akmaluha faqra, yang teragung, yang paling sempurna kemuliaannya. Tapi itu pun tidak akan terputus peningkatannya, karena yang sempurna itu tidak akan menerima melainkan dengan kesempurnaan yang lebih daripada itu lagi. Tamam? Sehinggalah dia bertemu, melihat Allah sebelum melihat akuan. Yang ini yang dilihat, pandangan mereka, musyahadahnya kepada Allah sebelum segala sesuatu itu dipanggil dengan mu'ayyanah. Jadi kalau dia memandang sesuatu sebelum dia memandang makhluk Allah Ta'ala yang lain, sebelum dia memandang akuan, yang dipandangnya adalah Rabbul Jalil, maka waktu itu disebut dengan mu'ayyanah. Maka ini dipanggil ainul yaqin. Setelah mana dia mendapatkan dengan ilmu yaqin, kan dia mengaji dah sebelum ni. Mengaji dulu dengan burhan, dengan dalil dulu. Kemudian terus dia tengok Allah Ta'ala pula selepas tu, sendiri. Boleh jadi dia tengok dengan musyahadatul zat, tapi itu mustahil kepada makhluk melainkan Nabi SAW hali hayah. Sama? Ini panggil musyahadatul sifah, dia panggil. Tajalli as-sifat, dia panggil. Kemudian dia akan dapat hakul yaqin, dan dia melihat Allah tanpa, pada segala sesuatu tanpa hulul dan itihad ni. Jadi kamu melihat wajah kamu di dalam cermin tanpa kamu berlaku hulul dan itihad pun. Yang kamu tengok surah tadi. Yang ini tidak akan dapat diperhatikan. Masyhad zauqi ini tidak akan didapatkan melainkan oleh ahlinya. Jadi zauq ni, yang disebut man zaqa araf wa man arafa ightaraf li syurbihi.
Iqtaraf li syurb. Sebab tu kata Maulana Syekh Yusri kata apa? Man zaqa araf, zauq araf. Wa man arafa iqtaraf, wa man iqtarafa sakir. Bila dah mula dia minum, maka waktu tersebut dia akan mula mabuk. Jadi iqtaraf maksudnya li syurb. Sama? Jadi sebab tu dia panggil maqam ni selepas zauq. Bila dah tamakkun zauq tadi kuat, maka dia akan jadi syurb. Hanya masyrab dia waktu tersebut. Sahib maqam ni dia tidak akan terputus daripada ibadah. Apa saja jadi ibadah kepada dia. Hatta tidur dia. Karena ibadah itu jadi tabiat dia dah. Sama ada dengan lidahnya ataupun dengan janan dia, dengan anggota jantungnya ataupun dengan rukun anggota tubuhnya. Segala hala nafasnya tadi, semuanya dengan ibadah. Waliza qala Sayyidi Muhammadun wafa Abu Sayyidi Ali wafa. Sayyidi Muhammad wafa, ayah kepada Sayyidi Ali wafa radhiyallahu anhuma mengatakan wa ba'dal fana billahi kun kaifa ma tasha. Selepas kamu fana billah, jadilah apa saja yang kamu ingin jadi. Fa'ilmuka la jahlun wa fi'luka la wizrun. Sama? Karena ilmu kamu selepas itu tidak ada lagi kejahilan dan perbuatanmu selepas itu tidak ada lagi celaan. Ana fana billah. Maka dia terjaga, mahfuz, dia tidak maksum, mahfuz. Terjaga daripada berlaku mukhalafah. Baik, adakah di sini mustahil untuk boleh jadi dia mustahil melakukan maksiat kepada Allah Taala? Tak boleh jadi. Harus bagi akal untuk kata dia melakukan maksiat kepada Allah, tapi waktu ini dia akan cepat kembali kepada Allah. Nah, dan diterima oleh Allah taubatnya dengan segera. Ketahuilah bahawa yang sempurna di kalangan manusia ini sebenarnya sangat sedikit. Karena sikit sangat orang yang beriman, yang berjalan kepada Allah di kalangan mukmin salik qalil. Wasil pula qalil. Yang kamil lagi qalil. Faham? Jadi dia macam ni gambarannya. Al-mu'minun kathir. Seperti bawah ni. As-salikun qalil. Lagi sikit. Al-wasilun lagi sikit. Al-kamilun lagi sikit. Dan ini akan naik jadi al-qutb. Qutbul akhtar. Karena perjalanan kepada Allah tu sangat sukar untuk sampai. Tidak akan mampu melainkan yang punya himmah aliyah dan yang benar, yang sempurna. Karena meninggalkan perkara-perkara yang biasa dilakukan seperti makan banyak, tidur, kumpul harta, suka dengan pangkat dan seluruh syahwat-syahwat yang ada ni tidak akan mampu dilakukan, ditinggalkan melainkan sedikit sahaja di kalangan para panglima-panglima ini. Jalannya pun sangat sukar. Yang berjaya pula sangat sedikit. Walidha qila, tamam? Waktu disebut bagaimana nak sampai kepada su'ad. Tamam? Nak sampai macam mana kepada su'ad? Su'ad ni macam dah disebut dah tadi. Yani wasiluni ila Allah. Orang yang dah sampai kepada maqam yang fana ni, dia akan mula bahasakan diri dengan yang dicintai tadi seperti perempuan untuk dimudahkan dia faham. Ni, macam mana saya nak sampai kepada su'ad, kekasih saya ni. Nah, dunha qulalul jibal wa bainahunna hutufu. Jadi ada banyak bukit-bukit gunung ganang yang kena lalui dan juga di antaranya tadi ada apa ni, lereng-lereng kematian yang dia akan hadapi. Wa rijlu hafiyatun, kaki tidak berkasut. Wa ma liya markabun, dan saya tidak ada kenderaan untuk sampai. Wal yadu sufrun, tangan juga kosong, tak ada bekal. Wat tariqu maqufu, dan jalan yang menakutkan. Macam mana nak sampai kalau semua tadi tidak ada cukup? Ni maksudnya nak abang kata susah untuk nak sampai ke tujuan tersebut. Jadi kalau berjaya, maka diberikan oleh Allah dengan kebaikan pada kita.